Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang ke rancangan Tashih Mafahim. Episod yang ke-20. Tashih Mafahim bermaksud membetulkan fahaman-fahaman songsang, menyeleweng yang beredar di kalangan masyarakat yang disebarkan oleh sekumpulan umat Islam yang minoriti. Bukan saja di Malaysia, bahkan di seluruh dunia. Semoga Allah Ta'ala pelihara kita dan zuriat kita semua daripada kekeliruan yang ditimbulkan oleh mereka. Tajuk untuk episod kali ini adalah At-Tarku. Tark yang bermaksud tinggal. Tark ni maksud dia kalau Nabi tak buat, haram buat. Itu kaedah songsang menyeleweng yang sedang disebarkan kebelakangan ini kepada umat Islam di Malaysia. Kekeliruan kaedah yang tidak diguna pakai oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Malaysia dan di seluruh dunia Islam. Itu maksud tark. Nabi tak buat, maka haram buat. Betulkah ada sumber syariat, sumber hukum, pendalilan hukum yang bernama at-tarku? Sumber pendalilan hukum syariat yang disepakati ada 4. Kita nak tahu hukum, rujuk Quran. Tu nama dia sumber tu. Kita nak tahu hukum, rujuk hadis. Kita nak tahu hukum, rujuk ijma'. Yang keempat, qiyas. Yang ni orang panggil sumber hukum yang disepakati. Disepakati. Tidak ada khilaf di sisi ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diterima hampir semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hampir semua ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian ada sumber yang tidak disepakati. Seperti al-istihsan, masalihul mursalah, syar'u man qablana. Tak apalah, kita tak faham, tak apa, saya saja sebut. Ada beberapa lagi sumber lain. Ada tak sumber lain ni yang tidak disepakati ni nama at-tarku? Maksudnya nak ambil hukum syariat, ambil daripada at-tarku. Jawapannya tidak ada. Kerana ia bukan sumber yang diguna pakai oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ia adalah satu kaedah yang menyeleweng, kaedah yang menimbulkan banyak keraguan, kesalahfahaman di kalangan umat Islam Malaysia dan juga luar negara. Semoga Allah Ta'ala jaga kita dan seluruh zuriat kita daripada kekeliruan yang ditimbulkan oleh sekelompok minoriti masyarakat hari ini. Itulah at-tark. Bila dia tengok kita buat sesuatu, dia kata ni Nabi tak buat, bid'ah. Dia tengok kita buat sesuatu, dia kata ni Nabi tak buat, haram. Maka at-tark bukan kaedah yang digunakan untuk mengeluarkan hukum syariat. Okey. Kemudian, satu benda yang kalau Nabi tak buat, tidaklah dinamakan haram. Dan tak boleh tuduh orang kata yang tu bid'ah, dalalah. Tak boleh. Jangan timbulkan keraguan dan kekeliruan di kalangan masyarakat dengan menggunakan dalil ni. Ni bukan dalil yang diguna pakai oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada benda Nabi tak buat. Ada ratus benda Nabi tak buat, sahabat buat. Ada beratus benda-benda besar yang Nabi tak buat, sahabat buat. Contoh, pengumpulan Quran. Selepas Nabi wafat, Quran tidak dibukukan. Ada ditulis atas pelepah tamar, di atas tulang, di atas batu. Tidak dihimpunkan. Lepas Nabi wafat, baru sahabat bukukan. Nabi tak buat.
Maksudnya benda yang Nabi tak buat tidak bermaksud haram, tidak bermaksud bid'ah, tidak bermaksud makruh, bukan. Ada beratus benda, beratus-ratus perkara yang Nabi tak buat, sahabat buat. Sebab sahabat tahu benda tu ada dalil umum ataupun sahabat tahu bahawa bila Nabi tak buat itu bukan bermaksud perkara itu haram. Contohnya lagi, Nabi tak buat solat sunat selepas wuduk. Tetapi sahabat buat. Sayyidina Bilal ibn Rabah, dia buat. Dan memang Nabi tak buat. Dan ada ratusan lagi perkara-perkara lain. Macam mana kita, dalil yang menunjukkan, untuk menunjukkan bahawa apa yang tidak dibuat atau apa yang ditinggalkan Nabi tidak semestinya haram? Apa dalil bahawa benda yang Nabi tak buat tu tidak semestinya haram? Dalilnya ialah daripada surah Al-Hashr. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Tengok Allah sebut. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. Apa yang Nabi perintah, yang Nabi dibawa oleh Rasulullah kepada kamu, terimalah serta amalkan. Dan apa yang dilarang oleh Allah kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Apa jua yang dilarangnya, kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya dan bertakwalah kamu kepada Allah. Terjemahan ayat ni. Apa sahaja perintah yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada kamu, maka terimalah serta amalkan. Dan apa jua yang dilarang kamu melakukannya, maka patuhilah larangannya. Okey. Dalam ayat ni, Allah Ta'ala menggunakan lafaz an-nahi, bukan at-tark. An-nahi bermaksud larang. Apa yang Allah larang, apa yang Nabi larang, tinggal. Maksudnya, yang membuatkan sesuatu perkara itu jadi haram atau makruh atau tak boleh buat, bila ada perkataan nahi. Dia tak ada perkataan at-tark. Ini kaedah dan kefahaman ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Bukan perkataan at-tark. Ayat ni kita faham, apa yang Nabi larang, hendaklah kita tinggal. Dan apa yang ditinggalkan oleh baginda, tidak semestinya kita tak boleh buat. Tak boleh buat. Begitu juga ada hadis, iaitu Nabi kata, wa idza nahaitukum an syai'in fajtanibuh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis tu panjang sikit. Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau aku suruh buat sesuatu, buat. Dan kalau aku larang kamu, Nabi guna nahaitukum. Bukan benda yang Nabi tinggal. Apabila aku larang kamu, fajtanibu, jauhilah ia. Kalau ada larangan. Maksudnya di sini Nabi guna perkataan nahi. Quran pun guna perkataan nahyu. Hadis pun guna perkataan an-nahyu, bukan perkataan at-tarku. Jelas daripada Quran dan hadis. Jom kita tengok kaedah usul fiqh yang digunakan pakai oleh ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dalam usul fiqh, satu ilmu yang membahaskan bagaimana mengeluarkan hukum kepada sesuatu keadaan. Macam mana nak keluar hukum pada sesuatu keadaan? Dalam ilmu ni dibahaskan. Ambil daripada Quran macam ni, ambil daripada hadis begini. Apa-apa larangan, dia ada 3 cara, 3 tanda dalam Quran ataupun hadis. Bukan daripada at-tarku. Bukan daripada at-tarku. Apa-apa larangan
dalam Quran dan hadis 3 tanda. Yang pertama, ada kalimah larangan. Ada kalimah larangan seperti adat nafi, seperti jangan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wala taqrabuz zina, jangan kamu menghampiri zina. Yang ni menunjukkan kepada larangan. Kalimah larangan. Yang ni tak boleh buat. Bila ada la, maka dia tak boleh buat. Kemudian dalam Quran ataupun hadis juga, kalau kita tengok ada lafaz tahrim, maka yang tu menunjukkan tak boleh buat. Seperti a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama harrama alaikumul maitah, sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai. Ni cara yang kedua untuk kita faham Quran hadis, bahawa di situ ada larangan. Ada perkataan, ada sirah nahi. Itu yang pertama, iaitu perkataan la sebagai contoh, jangan. Nombor 2 ada lafaz haram, tahrim, yang ni secara umum. Dan yang ketiga, ada celaan ataupun ancaman ke atas satu perkara tu, seperti ancaman dia apa dia? Siapa yang menipu maka bukan daripada golongan kami. Ancaman-ancaman yang berat itu juga menunjukkan kepada larangan, bukannya at-tarku. Sebab itu bila Nabi tak buat satu benda, bila Nabi at-tark sesuatu benda, itu bukan menunjukkan kepada perkara itu haram. Sebab bila Nabi tak buat ni, kata Syekh Siddiq Al-Ghumari, ada 9 sebab bila Nabi tak buat. Tuan-tuan, ada 9 sebab kenapa Nabi tak buat sesuatu perkara. Nombor 1, perkara tersebut memang dilarang oleh syarak. 1, memang ada larangan. Maksudnya, kalau kita nak larang satu-satu orang untuk melakukan sesuatu itu, sama ada ia memang ada larangan daripada Allah ataupun Rasul. Kalau kita guna hujah, Nabi tak buat, itu bukan hujah. Nabi tak buat bukan hujah. Sebab Nabi tak buat ada 9 sebab. Ini sebahagian yang disebut oleh para ulama. 1, Nabi tak buat sebab benda tu dilarang oleh syarak. 2, kadang-kadang Nabi tak buat ni sebab yang tu Nabi tak biasa buat benda tu, bukan adat kebiasaan Rasulullah. Di tempat kampung Nabi benda tu tidak dilakukan. Contoh apa dia? Contoh makan biawak pasir, biawak dhab. Sahabat makan depan Nabi, sembelih, masak, makan. Nabi tak makan. Sebab apa? Adat kebiasaan Rasulullah tak ada benda tu. Tak makan biawak tu di tempat kampung Nabi membesar. Nabi tak buat. Nabi tak buat bukan bermaksud haram. Kadang-kadang Nabi tak buat. Sebab sebab bukan adat kebiasaan. 2, 3. Nabi tak buat satu-satu benda tu adakah sebab haram? Tidak. Tapi kadang-kadang Nabi tak buat satu benda tu sebab Nabi takut benda tu jadi wajib dan membebankan umat. Macam sembahyang tarawih dulu, Nabi solat tarawih, sahabat mai ikut di belakang jemaah. Malam kedua, sahabat ikut lagi. Hari yang seterusnya Nabi tak keluar. Nabi takut Allah mewajibkan solat tarawih secara berjemaah itu kepada umat. Maka Nabi tinggal. Bukan haram. 3. Lagi ulama sebut, saya sebut contoh je lah kat tuan-tuan. Nabi tak buat bukan bermaksud haram. At-tarku bukan hujah dan dalil untuk mengeluarkan hukum. Maka tak boleh kata kat orang, bid'ah ni, pasal apa? Sebab Nabi tak buat. Kita panggil orang, kita kata ni bid'ah, haram. Pasal apa? Pasal Nabi tak buat. Tak boleh. Itu tak betul. Itu kekeliruan yang ditimbulkan oleh sekumpulan umat Islam yang minoriti, yang Allah uji kita hari ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan kumpulan tersebut. Allah Ta'ala bagi hidayah kepada kita semua insya-Allah. Kadang Nabi tak buat, kata Syekh Siddiq Al-Ghumari, nombor 4, kadang Nabi tak buat sebab benda tu Nabi tak terlintas untuk buat. Tapi benda tu boleh buat, harus. Seperti sahabat buat mimbar kepada Nabi, mimbar baru. Nabi tak suruh. Nabi tak arah pun. Tapi sahabat buat. Dan Nabi tak kata haram perkara tu. Dan banyak lagi yang saya rasa tak sempat untuk kita sebut di sini.
contoh-contoh lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, kumpulan yang mengatakan bid'ah dan sesat kepada sesuatu yang tak pernah Nabi buat ataupun sahabat tak buat, itu adalah kekeliruan yang dibawa oleh kumpulan tersebut. Sebab apa? Sebab sunnah Nabi SAW bukan saja apa yang dilakukan oleh Nabi. Nampak kekeliruan pertama. Dia tengok kita buat sesuatu, dia kata bid'ah sebab Nabi tak buat. Kita kata kat dia, sunnah bukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sahaja, tapi sunnah juga apa yang Nabi sebut, dan sunnah juga apa iqrar Nabi. Apa juga iqrar Nabi SAW. Dan kumpulan yang mengatakan bid'ah dan sesat kepada sesuatu yang Nabi tak buat ni, mereka juga mengenepikan sumber-sumber dalil syariat yang lain. Saya sebut sumber tadi ni. Termasuklah ijma', qiyas, masalihul mursalah, uruf dan lain-lain. Tuan-tuan sekalian, berapa ramai para ulama yang memberi amaran kepada kumpulan yang menimbulkan kekeliruan ini. Antaranya Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah, dia kata at-tark bukanlah menjadi hujjah pengharaman sesuatu. Masya Allah. Tark ni bukan hujjah kepada pengharaman sesuatu. Peranan at-tark ialah tidak menunjukkan pengharaman. Bila Nabi tak buat, dia tidak menunjukkan pengharaman, tetapi dia menunjukkan bahawa harus untuk meninggalkan perkara tersebut. Inilah yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab hadis bahkan. Menurut fatwa Mesir, institusi ilmu agama Islam antara yang tertinggi di dunia. Tuan-tuan dengar dengan insaf. Menurut fatwa ulama Mesir, ini berkaitan tark. Ulama bersepakat bahawa tark bukanlah satu-satunya cara pendalilan. Kerana cara pendalilan adalah menggunakan nas Quran hadis, ijma' dan qiyas. Ini adalah kesepakatan dalam kalangan ulama kerana terdapat syawahid dan athar, dalil menunjukkan bahawa sahabat sendiri tidak berpandangan bahawa apabila Rasulullah tidak buat, maka hukumnya pasti haram atau makruh. Itu sahabat sendiri tidak berpandangan begitu. Demikianlah apa yang fuqaha, maksudnya pakar-pakar fiqh sepanjang 14 kurun faham. Kemudian kita tengok satu lagi contoh. Menurut pusat fatwa Jordan, juga kaya dengan para ulama, yang disebut negara Syam, kaya dengan para ulama. Hukum pengharaman dengan hujah Nabi SAW dan sahabat tidak buat. Tuan tengok, ini betul-betul tentang tark yang cuba dikelirukan oleh kumpulan ini. Wal'iyadzubillah. Nas'alullah as-salamah. Menurut pusat fatwa Jordan, hukum pengharaman dengan hujah Nabi dan sahabat tak buat ialah kaedah yang tidak digunakan oleh ulama. Disebut at-tark di situ. Kaedah yang tidak digunakan oleh para ulama. Perkara yang tidak dibuat oleh mereka, Rasulullah dan para sahabat, belum tentu hukumnya haram. Sejelas-jelasnya. Maka saya nasihatkan kepada kumpulan minoriti yang menimbulkan kekeliruan di kalangan umat Nabi SAW ni, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai rumusan, last sekali untuk kita semua faham, at-tarku bukan sumber dalil syariat yang digunakan pakai oleh ulama-ulama mu'tabar Ahlus Sunnah wal Jamaah sepanjang 14 kurun. Apa yang Nabi tak buat bukanlah bermakna perkara itu haram. Apa yang Nabi tak buat bukan bermaksud tak boleh. Apa yang Nabi tak buat
tidak bermaksud berdosa jika dibuat. Tetapi ia hanyalah apa yang Nabi tak buat, hanyalah menunjukkan perkara itu bukan wajib atau boleh. Maksudnya harus. Tidak mengapa. Apa yang Nabi tak buat, dia menunjukkan tidak mengapa. Dan apa yang Nabi tak buat, dia bermaksud tidak berdosa jika ditinggalkan. Dan rumusan yang terakhir, kalau tuan-tuan dengar kaedah at-tarku yadullu ala tahrim. Bila Nabi tak buat, itu menunjukkan pengharaman sesuatu. Itu adalah satu kaedah yang direka-reka untuk menghukumkan sesuatu amalan atau perkara itu makruh atau haram atau bid'ah dalalah, dan itulah kekeliruan yang perlu dijelaskan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.